Bantai malam ni Okey. Adun DAP mahu Anwar berundur sebagai ketua pembangkang. Seorang adun DAP menggesa Anwar Ibrahim berundur sebagai ketua pembangkang berikutan kekalahan Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Melaka pada baru-baru ini. Menulis di Facebook, adun Bilut Lee Chin Chen berkata Pakatan Pembangkang perlu meneroka hala tuju dan konsensus baru secepat mungkin. Katanya sekira gagal berbuat demikian, DAP perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk keluar daripada PH. Sebut mempertimbangkan kemungkinan untuk keluar daripada PH. Izin berada di belakang kepimpinan dan membantu pengganti generasi baru mencapai tahap yang baru. Saya menyeru Anwar berundur sebagai ketua pembangkang supaya PH boleh memilih pengganti baru. Marilah kita meneroka hala tuju baru dan konsensus baru. Saya bacakan hujah beliau. Serta menentang konservatif agama dalam Pakatan Sayap Kanan Melayu. Sekiranya tiada harapan untuk PH reset semula, kepimpinan DAP mesti mempertimbangkan untuk keluar daripada gabungan itu dan mencari kerjasama lain bagi memastikan negara mempunyai parti pembangkang yang setia mempertahankan kepelbagaian dan politik sekularisme. Sebelum ini PH sudah lebih setahun ta'asub dengan permainan angka. Jika kita gagal menghentikan ini selepas kekalahan pilihan raya Melaka dan mengkaji semula hala tuju kita, jika kita terus membanding-bandingkan diri kita secara membuta tuli dengan parti politik Melayu, kita akan hanya mengulangi kekalahan dalam pilihan raya Melaka, katanya. Dia berkata pilihan raya negeri Melaka adalah tamparan kepada Pakatan Harapan. Pihak rakyat itu menyaksikan BN mencapai kemenangan 21 berbanding dan which is 2/3 2/3 daripada Dewan Undangan Negeri. PH hanya berjaya memenangi 5 negeri. Okey, tak ada lagi pecah lain. Okey, saya bacakan. Saya jawab hujah tersebut. Yang pertama, dia kata saya tak nampak hujah dia sangatlah. Sekiranya kita nak reset, kita mempertimbangkan keluar. Saya tak nampak hujah apa yang dibawa yang boleh mengatakan bahawa Anwar telah gagal sebagai ketua pembangkang. To be honest, dia tulis satu statement, tapi dia tak nyatakan secara tuntas kenapa dia kalah. Nah, saya nyatakan secara tuntas kenapa kalah. Kekalahan paling utama kita di Melaka adalah kerana logo kita tidak dikenali. Tiada siapa boleh deny perkara ini. Walaupun ada 2-3 orang tulis, oh logo itu tidak penting, logo itu tidak penting. Tuan-tuan, di atas kertas ballot itu ada 2 je yang akan datang. Di atas kertas undi itu hanya ada 2. Satu nama, satu logo. Saya ulang, di atas kertas undi itu hanya ada 2. Satu nama, satu logo. Jadi kalau nama dan logo itu ada di atas kertas undi, maksudnya 99% harapan kita untuk orang mengundi kita adalah pada logo dan nama kita. Kalau nama orang itu, calon itu tidak dikenali, maka harapan kita adalah kepada logo. Dalam tempat mengundi itu tak ada lagi dah. Tak ada peraya undi, tak ada peraya undi, tak ada Iswardi Morni nak buat live, tak ada. Hanya tinggal dia dan kertas undi serta di mana dia nak memangkang. Maka pada itu ada 2 saja, nama dan kertas dan logo. Kalau logo itu tidak dikenali, tuan-tuan dan puan, kalau logo itu tidak dikenali, nama itu tidak dikenali, orang itu nak undi apa? Saya kata sebelum kita pilih nama Pakatan Harapan, harapan itu dipilih untuk jadi logo kita seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon. Saya kata saya tak nampak, minta maaf, saya kata saya tak nampak mana-mana negeri harapan, pengurusi harapan, parti harapan itu berfungsi. Saya tak nampak. Sarawak lagi lah. Saya tak tahulah dengan Kedah ni kan, Langkawi ni macam mana. Saya nampak parti masing-masing bekerja atas parti masing-masing. Kalau DAP, kalau PKR, kalau Amanah. Tak ada siapa yang bawa harapan itu sepanjang 3-4 tahun ini. And tiba-tiba bila datang pilihan raya, kita nak guna harapan. Dan saya tahu yang mendesak menggunakan logo harapan di dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan adalah DAP dan Amanah. Malah DAP sebelum decide on nak print atau tidak, nak guna atau tidak logo harapan itu, DAP sudah print segala material berkenaan harapan. Kita print ni belakang ni, dengan mask kita, dengan bendera kita, dengan semua material kita guna ni. Bila decide guna harapan, terpaksa kita kena cari duit nak print guna harapan. And tiba-tiba hari ini
Bila dah kalah, oh Anwar kena tanggung. Tuan-tuan, kalau menang semua nak ambil pikul, kata ini kejayaan kita, ini usaha kita bersama. Tapi bila kalah, dia seorang nak kena tanggung. Saya kata kalau dia letak jawatan, saya minta semua pimpinan dalam Pakatan Harapan itu, Majlis Presiden letak jawatan, bagi kat orang lain. Berani? DAP pun kena letak jawatan, Amanah pun kena letak jawatan. Sebab kalau kita, pepatah Melayu kata, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini tidak, ringan sama dijinjing, berat kau nak pikul, kau pikul lah seorang. Habis macam mana? Bila dah menang, ini usaha kita bersama. Bila dah kalah, ini salah engkau lah yang menanggung segala-galanya. Sedangkan keputusan itu adalah keputusan bersama. Oh, alasan dia kata, sebab kerana apa kita kalah? Kerana Anwar bersetuju menarik kata itu masuk ke dalam PKR. Saya beritahu macam ni. Saya jawab hujah tersebut. Yang pertama, itu satu kesilapan. Saya dah nyatakan, saya dah tegas dalam pendirian, jangan terima kata. Dan saya tak bersetuju dengan pandangan tersebut. Tapi tak bersetuju saya dengan menerima kata itu, tak ada saya kata kena buang Anwar Ibrahim. Dia bukan Nabi, dia bukan Tuhan, maksud, tak ada. Dia ada silap dia, tapi silap itu taklah terlalu berat sampai saya kata nak kena lucut, nak kena pecat dia, tak ada. Cuma saya kata, masuk Idris Harun dalam PKR bertanding di Asahan, tak ada kena mengena dengan kawasan Cina, tak ada kena mengena dengan Pegalan Batu, tak ada kena mengena dengan Bemban, tak ada kena mengena dengan tempat-tempat yang DAP kalah. Tak ada kena mengena. Yang kena mengenanya sebenarnya pengundi Cina rendah turun. Soalan saya, kenapa? Apa usaha kamu untuk bawa keluar pengundi Cina? Apa usaha kamu? Lepas tu bila tak berjaya bawa pengundi Cina turun rendah, kamu salahkan Anwar Ibrahim. Lepas ini ada orang telefon aku lagi. Lepas itu berani pula dia kata, oh lepas ini kita akan berjalan sendiri, kita kena cari kita kena cari pimpinan lain, kita cari kapal lain lah, dia kata. Dengan segala hormatnya, silakan. Tuan-tuan dan puan, saya nak beritahu dengan orang DAP lah. Saya ada kawan ramai DAP, di Sarawak pun ramai DAP. Minta maaf kawan-kawan DAP, saya kata. Saya no personal attack, tapi saya nak beritahu macam ni. Yang jenuh dan penat ni kami nak pertahan adalah DAP. Kami nak justifikan bersama dengan DAP ni, kami yang teruk menjawab. Saya tak pernah dengar pun DAP jawab soalan-soalan orang daripada UMNO, daripada Bersatu, daripada geng-geng yang Ultra Melayu dan walaon dan waluntit ni semua. Pasal DAP yang menjawab kami, membela atas dasar setia kawan, semangat kami yang bela. Tapi bila things go sideway, Anwar Ibrahim kena bertanggungjawab. Masa menang dahulu, tahu tak? Masa menang dahulu, yang paling banyak dapat kerusi menteri itu siapa? DAP dengan Amanah. Geng-geng kartel dapat jawatan menteri. Yang di silent kan kita. Lepas tu bila kita bising, bila Rafizi bising, semua kutuk Rafizi. Bila Rafizi kata proportionate lah, PKR menang paling banyak, biarlah menteri itu lebih pada PKR. Amanah paling sikit, 11 kursi, 9 menteri, tuan-tuan. Kita lah kalau nak buat cerita, 11 kerusi, 9 menteri. Kalau kita nak bangkit isu itu, kita boleh bangkit isu itu. Tak ada pula kita kata pada masa itu, kalau macam ni PKR jalan sendiri je lah, biar kita cari coalition baru. Tak ada pula kita cakap macam tu. Kerana apa? Kerana orang PKR ni orang baik-baik pun. Jenis tak apalah, presiden kita pun macam tu, tak masalah. Tak apalah, itu bukan masalah, itu nature dia. Satu nature yang baik juga. Dia tak macam Iswardi ni. Iswardi kalau bantai terus. Tuan-tuan, kita nak kata, kita nak bawa ni hala tuju kita ni, kalah, kita kalah tu biasa. Yang dia tak boleh terima kerana DAP juga banyak kalah. Nah tuan-tuan, kalau DAP banyak kalah, tu salah siapa? Kalau DAP dah banyak kalah, itu salah siapa? Salah PKR ke? Kami tak bertanding dekat situ. Kamu yang jadi adun kat situ, tu tempat tradisi kamu. Kamu yang bertanding, jentera kamu, pacar kamu. Kalau kamu gagal di kawasan itu, jangan salahkan orang lain. You have to look at yourself. Muhasabah diri, kenapa kamu kalah? Kami PKR 11 kursi bertanding, ruyup 11-11 kita kalah. Kita tak salahkan DAP. Kita tak pernah kata ini kerana dapik lah ni, ini kerana guna sentimen dapik lah ni. Tak ada, tak pernah.
Sebaliknya kami tengok pada diri kami sendiri. Oh, sebab ini masalah dia macam ni, calon kami macam ni, jentera kami macam ni, kerana kami ni diboikot oleh jentera sendiri, bla bla bla. Kita tengok. Ni masalah kita, politik malas. Politik malas. Itu politik malas ni macam mana tuan-tuan? Politik malas ni number one, dia adalah malas kerja. Lepas tu dia suka ambil shortcut. Shortcut ni macam mana? Anwar Ibrahim ni tak boleh kita menang, kita kena kerjasama dengan Tun juga. Ni saya baca kenyataan daripada Mat Sabu, baca baru keluar ni. Dia kata PH kalah akibat hilang undi Bersatu. Keluarnya Bersatu daripada PH menyebabkan gabungan itu kalah dalam PRN Melaka, menurut Presiden Mat Sabu. Muhammad berkata PH akan mengadakan kajian untuk mengenal pasti kekalahan mereka. Kau tak buat kajian lagi, mana kau tahu undi Bersatu? Mat, saya nak bagi tahu Mat, PH kalah bukan sebab kita hilang undi Bersatu. Sebab apa saya tak kata kita tak hilang undi Bersatu? Sebab Bersatu kalah juga dalam PRN ni. PRN Melaka Bersatu pun kalah. Kalaulah undi Bersatu signifikan sangat, PN sepatutnya menang, Bersatu sepatutnya menang. Ini bukan masalah undi Bersatu hilang, bukan masalah kita walaupun ada sedikit isu kita ambil Idris Harun masuk ke dalam PKR, tetapi itu bukan isu sebenar. Logo itu yang pertama. Kedua, jentera-jentera yang malas. Ni semua malas, saya kata. Orang-orang yang malas dalam politik. Jawatan tu nombor satu, kan? Nak ke depan nombor satu. Bila dapat MPKK, jawatan menteri JLC, dia dulu bagi nama. Bila datang pilihan raya, muka dia pun tak nampak. Bila dia menang, dia dulu ke depan. Saya lah dulu yang berusaha menolong tuan-tuan. Tuan tak nampak saya je. Masa tu saya kat belakang, tapi saya lah bawa orang kampung semua undi tuan ni. Lepas tu tuan menang. Dia punya cerita. Kadang-kadang saya tengok macam ni, saya elak ya. Saya memang bukan main Padahal masa pilihan raya, muka dia dah tak nampak. Tapi bila menang, dia orang pertama dulu. Politik malas, saya kata. Politik malas ni macam ni. Politik malas ni orang yang nak, kita perlukan Mahathir, kita perlukan Bersatu. Tahu tak kenapa nak guna logo harapan? Sebab diorang kata harapan ini adalah logo Mahathir. Rakyat masih ada sentimen kepada Mahathir. Jadi kita guna logo harapan, orang akan guna undi sebab ada Mahathir kat situ. Nah, bukti dah terbukti. Logo itu tak ada pun, dia punya keramat dia tak ada. Logo itu tak ada keramat langsung. Malah ada pengundi yang kita jumpa, dia tak tahu mana logo PKR. Kita jangan ingat semua pengundi kita ni bijak politik macam kita, tuan-tuan. Jangan tanya dengan orang PKR, DAP, UMNO, Bersatu, jangan tanya dia orang. Ni memang orang politik. Tanya dengan makcik-pakcik yang pergi kat tepi jalan tu, yang tak tahu apa-apa tentang politik, tetapi undi dia sama dengan undi kita. Satu undi orang yang tak tahu politik langsung sama dengan undi seorang yang paling mahir dengan politik. Sama je nilainya. Tak adalah undi Iswardini sama dengan 100 undi makcik tak tahu politik setengah. Tak ada. Sama je. Jadi kalau undi mereka carry weight, saya kata tadi, yang bawa masuk dalam bilik mengundi itu ada dua je, nama dengan logo. Nama pun orang tak kenal, logo pun orang tak kenal. Orang nak undi kita macam mana? Dia ingat kita ni parti bebas. Dah lah 3, 4 penjuru, 5, 6 penjuru. Kita nak kata macam mana, tuan-tuan? Kita nak bawa ke macam mana? Lepas itu bila dah kalah, ini semua salah Anwar Ibrahim. Tapi bila menang, ni aku punya kerja ni. Jangan tak tahu, ni saya punya kerja. Jawatan tu make sure saya dapat JLC ni, menteri-menteri tolong bagi jawatan pada saya. Tapi bila kalah ni, tolong letak jawatan sekarang, letak jawatan. Tapi bila dah menang, okey, minta maaf ni mana jawatan tadi bagi ke saya. Tuan-tuan, dia macam ni lah. Pergimu tidak kuundang, pulangmu tidak kularang. Itu je ayat, betul datangmu tidak kuundang, pergimu tidak kularang. Kalau kamu datang, kita terima dengan hati terbuka. Tapi kalau kamu nak pergi, kita siap sedia. Nak jalan sorang-sorang, ku jalan sendiri. Lagu apa tu? Lupa.
Daripada hari tu saya nyanyi lagu tu kan. Nak jalan sendiri, kita jalan sendiri. Biar payah, kita kata. Patah sayap bertongkat paruh, patah paruh bertongkat kuku. Namun begitu kita lawan, tetap lawan. Belum habis lagi. Sekejap lagi habis. Dia selesai ujung kan tu kan. Belum habis lagi. Jadi saya kata macam ni, kita kena bawa balik agenda kita. Tuan-tuan, saya tak ada masalah dengan DAP ya. Tapi bila pimpinan ni dah cakap macam tu, saya kena jawab. Jangan ingat kita orang ni macam senyap macam tu je. Macam orang kata apa? Kalau pelangkung kepala pun kita duduk je, tak apalah. Macam burung kakak tua kan, kena marah pun duduk. Kena marah duduk, tunduk je, tak ada apa-apa. Tak, kita bukan macam tu tuan-tuan. Kita kawan, kita akan kawan. Kita nak kawan, kita buat cara kawan. Kita nak lawan, kita buat cara lawan. Kita tak ada masalah. Kita nak kawan, kita akan buat cara kawan. Tapi kalau kita nak lawan, kita akan buat cara lawan. Semangat tu kita dah ada lama. Apa nak risau? Kalah kita dah biasa. Yang pergi risau sangat tahu kalah tu kenapa? Kita postmortem, kita kena lihat balik. Ya, saya kecewa, saya kecewa. Saya kata nak tahu keputusan PRU 15 ni, tengoklah keputusan Melaka. Saya kata kalah Melaka, kalahlah kita. Kalau kita guna formula yang sama. Jadi maksudnya apa? Kena ubah formula lah. You can never do the same thing expecting different results. Kita tak boleh buat benda yang sama tapi mengharapkan keputusan yang berbeza. Maksudnya apa? Kita dah kena usaha untuk ubah, tukar strategi kita. Dengar cakap orang bawah, lihat, bawa balik, gumpul balik orang-orang kita yang mana boleh memberi input. Saya kata kemenangan PRU 14 adalah kerana Rafizi, dan kekalahan kita dalam PRU 15 kerana tidak ada Rafizi. Adalah orang hari itu dalam PRN Melaka kata saya, Is, tempat ni putih, Is, tempat ni putih, tempat ni putih, kita boleh menang ni. Dalam hati saya kata, tak ada kita akan menang kat tempat-tempat tu. Yang disebutnya tu saya kata takkan menang. Cuma saya salah je 3 yang saya kata boleh menang. Macap, Kelebang dengan air keruh, air molek saya kata boleh menang. 3-3 ni kalah. Macam Kelebang pun kalah tipis. Hari tu menang pun kalah tipis, menang tipis juga. 5-700 undi. Yang ni kalah lebih kurang lah 5-600 undi macam tu kan. Tapi akhirnya kita membawa kepada persoalan yang utama lah kan. Kalau nak berundur, undur. Kalau undur. Kita tak ada halangan, kita tak ada masalah. Memang susah. Nak bertanding, orang tanya saya, Is, kita tak boleh jalan sendiri ke? Kita boleh, kita ada 222 cabang. Cuma persoalannya kalau kita nak bertanding, payah tuan-tuan. Sebab kita tak ada dana macam BN. Kita tak ada duit macam BN ni. Bilik gerakan ni pun